Assalamualaikum. Ana dari Grup Tabayun 4 Bukhari ingin membentangkan tentang subjek fizik bab 2.1 iaitu gerakan linear. So, apa tu pergerakan linear? Pergerakan linear tu adalah pergerakan dalam satu lintasan yang lurus. Gerakan linear juga boleh dihuraikan dari segi jarak, sesaran, laju, halaju dan pecutan. So, kita akan membezakan jarak dan sesaran. Apa beza dia orang ni? Jarak ni ialah panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek. Sesaran pula jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir pergerakan suatu objek pada arah tertentu. Jarak, nilai dia bergantung pada laluan yang diambil oleh pergerakan objek itu. Sesaran pula nilainya sama dengan panjang garis lurus antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Jarak ialah kuantiti skala iaitu tidak mempunyai arah. Sesaran ialah kuantiti vektor yang mempunyai arah. Contohnya, kita nampak dekat rajah 2.2 tu ada jalan dari perjalanan dari Bagan Datoh ke Sungai. Garis yang straight tu itu adalah sesaran. Kalau garis biru yang belok-belok tu itu adalah jarak. Okey, kita terus masuk kepada laju dan halaju. Laju adalah kadar perubahan jarak terhadap masa. Halaju ialah kadar perubahan sesaran terhadap masa. Contohnya seperti dalam kereta. Kan ada bacaan meter laju kan? Kita dapat tengok kat situ time kita bawa sama ada dia punya meter tu malah ataupun dia berubah. Kalau meter tu malah, dia duduk diam je dekat 100 km/h, itu dinamakan halaju seragam. Kalau meter tu berubah dari 100 km/h naik ke 120, itu maknanya halaju tidak seragam, iaitu dia mengalami pecutan. So, macam mana kita nak tahu satu objek tu mempunyai halaju seragam atau tak? Kita dapat mengenal pasti dengan arah gerakan adalah sama atau gerakan linear dan magnitude halajunya adalah kekal sama. Kalau kita nak tahu suatu objek tu mempunyai laju seragam, kita tengok magnitude lajunya kekal sama tanpa mengambil kira arahnya. Seperti dalam gambar kereta yang sedang bergerak pada gambar first tu, itu dinamakan laju seragam. Tapi bukan halaju seragam. Sebab apa? Sebab kereta tu belok. Halaju tu adalah sesaran. Kalau gambar kedua, dia adalah laju seragam dan halaju seragam. Macam mana nak menentukan jarak, sesaran, laju, halaju dan pecutan? Di sini ada formula-formula yang dapat kita gunakan untuk mencari perkara tersebut. Yang first, laju, jarak bahagi masa. Halaju, sesaran bahagi masa. Kalau pecutan, halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa. Seterusnya, kita masuk kepada jangka masa detik. Jangka masa detik ni, dia digunakan untuk mengkaji gerakan linear sesuatu objek. Jangka masa detik ni, dia dikendalikan oleh arus ulang alik berfrekuensi 50 Hz yang membuat 50 titik dalam masa 1 saat pada pita detik. Sela masa antara 2 titik berturutan dikenali sebagai 1 detik. Oleh itu, 1 detik sama dengan 1/50 saat sama dengan 0.02 saat. 5 detik, 5 darab 0.02 saat sama dengan 0.10 saat. Kalau 10 detik, 10 darab 0.02 saat sama dengan 0.2 saat. So, macam mana nak kira masa? Kita tengok pada rajah 2.9 menunjukkan sebahagian daripada pita detik yang ditarik oleh suatu objek yang bergerak dengan secara linear. Kita tengok kat situ, ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara nak dapatkan detik dia adalah bilangan titik tolak dengan 1. Kita dapatlah 5 detik. Lepas tu, cara nak dapatkan masa, 5 detik iaitu 5 darab 0.02 sama dengan 0.10 saat. Seterusnya, kita akan belajar cara menghitung halaju dan pecutan menggunakan pita detik. Tengok pada rajah 2.10, dia telah bagi sesaran iaitu 18 cm. Jadi, untuk menghitung halaju, kita perlu cari dia punya masa dulu. First, kita tengok ada berapa detik. Titik ada 7, tolak 1 dapat 6. 6 darab 0.02 saat sama dengan 0.12 saat. Lepas tu, masuk kepada formula halaju sebab kita nak dapatkan halaju. V sama dengan S per T, iaitu sesaran bahagi masa. Jadi kita ambil sesaran 18 cm bahagi 0.12 second dapatkan 150 cm S negatif 1. Kalau nak hitung pecutan, kita tengok pada rajah 2.11. Dia bagi ada 2 sesaran. Yang first kita tengok pada yang 1 tu, dia bagi 1.2 cm. Sekarang kita kena cari halaju awal. Halaju awal sama dengan 1.2 cm bahagi 0.02 saat sama dengan 60 cm S negatif 1. Lepas tu dia bagi lagi satu sesaran. Sesaran tu kita guna untuk dapatkan halaju akhir, iaitu 3.6 cm bahagi 0.02 saat sama dengan 180 cm S negatif 1. Lepas tu kita kena dapatkan masa dia pula sebab dalam formula pecutan kena ada tiga-tiga ni. Okey, masa perubahan halaju sama dengan 6 detik iaitu 7 tolak 1. Lepas tu 6 darab 0.02 saat sama dengan 0.12 saat. Lepas tu kita terus masukkan ke dalam formula pecutan, iaitu V tolak U sama dengan V tolak U per T. 180 tolak 60 bahagi dengan 0.12 saat. Kita dapatlah 1000 cm S negatif 1. Seterusnya, kita akan belajar tentang corak carta pita detik. Corak carta pita detik ni kita guna apabila kita ukur pita detik tu terlalu panjang. Jadi kita letak dalam graf, kita letak dalam corak carta pita detik ni untuk memudahkan kita buat. Okey, ada 3 jenis.
Jenis yang pertama adalah corak carta pita detik yang halaju dia seragam dan bergerak seragam. Okey. Kalau yang gambar kedua, kita tengok ini dia naik kan. Jadi halaju bertambah secara seragam. Walaupun dia punya saiz petak-petak tu kecil, tapi titik dalam tu tetap sama. Gambar yang ketiga pun sama. Dia punya titik tu pun tetap sama. Tapi yang ketiga ni ialah halaju berkurang dengan seragam. So, akhir sekali kita akan belajar tentang cara menyelesaikan masalah gerakan linear dengan menggunakan persamaan gerakan linear. 5 kuantiti fizik dalam gerakan linear dengan percutan seragam boleh diwakili dengan 4 persamaan gerakan linear. Persamaan gerakan linear pertama kita ambil daripada formula percutan, iaitu halaju akhir tolak halaju awal bagi dengan masa perubahan halaju. Kita akan buat macam matematik, kita akan dapatkan halaju akhir tu untuk menjadi perkara rumus. Lepas tu kita akan dapat V sama dengan U campur A darab T. Persamaan gerakan linear kedua pula, kita akan menggunakan formula sesaran, iaitu halaju purata darab masa. Halaju purata ialah halaju awal campur halaju akhir per 2. Lepas tu darab dengan masa, kita akan dapat sesaran sama dengan 1/2 darab U campur V darab T. Seterusnya, persamaan gerakan linear yang ketiga, kita akan gantikan persamaan 1 tu ke dalam persamaan kedua, iaitu rumus V tu kita akan masukkan dalam huruf V yang ada dekat persamaan 2. So, kita buat macam matematik, kita akan dapat sesaran sama dengan UT campur 1/2 AT kuasa 2. Persamaan gerakan linear keempat pula, kuasa 2 kan persamaan 1. V sama dengan U campur AT tu kita kuasa 2 kan. Jadi kita buat macam matematik, last sekali kita akan dapat V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2 AS. Itu ialah gerakan linear keempat. Sekian, terima kasih. Okay, so insyaAllah akan cerita pasal subtopik 2.2, iaitu graf gerakan linear. Okay, so kita ada 3 graf. Yang pertama adalah graf sesaran memang masa, dan antara betul-betulnya adalah ketika objek tu bergun. Yang kedua, halaju seragam. Objek tu bergerak dengan halaju seragam, dan objek tu bergerak dengan halaju bertambah. Dan boleh tengoklah betul-betul dia macam mana, dan data ataupun graf dia macam mana bentuk dia. Okay, so graf yang kedua adalah halaju melawan masa. So betul-betul dia juga adalah dengan objek tu bergerak dengan halaju seragam, dengan percutan seragam, dan dengan halaju berkurang secara seragam. Dan boleh tengok dia punya macam betul-betul dia. So betul-betul dia korang kena ingat so betul ni macam ni untuk menunjukkan maksudnya macam tu. Okay, so last sekali kita ada graf percutan dalam masa. So dia ada 3 juga, di mana graf tu menunjukkan objek tu bergerak dengan percutan sifar, dengan percutan seragam, dan dengan percutan bertambah. So inilah betul-betul dia. Korang kena tengok so pengiraan untuk subtopik 2.2 ni dia simple je. So graf sesaran dalam masa. Okay, so kecerunan dia menunjukkan halaju objek tu, dan kecerunan graf halaju melawan masa menunjukkan percutan objek tu, dan graf percutan melawan masa, luas graf dia menunjukkan halaju objek tu, dan luas graf halaju melawan masa menunjukkan sesaran objek tu, sesaran yang objek tu dah lalui. Okay, so next kita ada subtopik 2.3, iaitu gerakan jatuh bebas. Okay, so gerakan jatuh bebas ni apa? Okay, so maksud dia adalah objek tu dia dipengaruhi oleh daya graviti bumi saja. So tak ada daya luar seperti tengah udara atau geseran. Okay, so bila kita stimulate gerakan jatuh bebas ni, so sebagai contoh, batu dengan pelepah dilepaskan pada masa yang sama, so dua akan landing pada masa yang sama. Kalau banding dengan kat tempat biasa ada faktor-faktor lain kan. So macam di tengah udara tu ada faktor di tengah udara, so batu tu akan jatuh. So tu simple je lah. So pengiraan yang ada kat subtopik ni kan percutan graviti kan, dia percutan kan. So formula yang kita dah belajar tu kan, contohnya V sama dengan U plus AP. So kalau soalan dia macam ada kaitan dengan graviti kan, ada dikasih nilai graviti, so just tukar je A tu yang percutan kan, tukar je dengan G, iaitu nilai percutan graviti. So tu je lah kalau dalam formula 4 tu kan, 3 tu kan. So tukar je A dengan G, so dah settle lah, simple. So yang last sekali ialah inertia. Apakah itu inertia? Inertia adalah kecenderungan suatu objek untuk kekal dalam keadaan asal, sama ada bergun ataupun dalam keadaan bergerak. Kenapa jadi macam tu? Sebab hukum Newton pertama menyatakan bahawa suatu objek akan kekal dalam keadaan bergun atau bergerak dengan halaju yang malar jika tiada daya luar dikenakan ke atasnya. Konsep inertia pula macam mana? Kita tengok badut tu dia tarik alas meja, tapi cawan dan pinggan tu stay dalam keadaan asal kan. Macam itulah inertia. Jadi bila tak ada daya dikenakan ke atas cawan dan pinggan, jadi cawan dan pinggan tu stay dekat tempat asal walaupun alas meja ditarik. Lepas tu adakah berat objek mempengaruhi inertia? Macam kita tengok kalau
bola tenis dan bola pingpong bergerak dalam kelajuan 100 km per jam, bola pingpong lebih mudah untuk diberhentikan berbanding dengan bola tenis yang bergerak pada kelajuan 100 km per jam kerana jisim bola pingpong lebih ringan berbanding jisim bola tenis. Apakah kesan dalam kehidupan inersia ni? So, angkasawan biasanya dia akan gunakan neraca inersia untuk mengukur jisim badan time semasa mereka berada di dalam ISS. Kenapa dia orang guna neraca inersia dan tak guna timbang biasa? Sebab dekat ISS tak ada graviti. So, macam mana nak guna timbang biasa? Jadi, mereka gunakan neraca inersia. Situasi seharian di bumi pula. Contohnya macam situasi pertama, kita nampak payung. Bila kita pusingkan payung, titisan air pada permukaan payung tu, dia akan bergerak lari pada payung tu. Macam bila kita pusingkan time hujan, air-air yang titisan air dekat payung akan bergerak ke tepi. Dan situasi kedua, kita tengok tali pinggang. Kenapa kita pakai tali pinggang dalam kereta? Sebab kalau kita tiba-tiba break secara mengejut ataupun tiba kita nampak ada budak tengah jalan, kita tengah laju, bila kita break secara mengejut, kita punya inersia akan ke depan. Jadi bila kita pakai tali pinggang, dia akan mengelakkan kita daripada tercampak ke hadapan dan kena dekat bahagian steering, bahagian papan muka kereta. Dan yang last sekali, situasi ketiga ialah bila kita nak makan french fries contohnya, kita akan makan dengan sos. So sos tu kita akan gunakan konsep inersia untuk keluarkan sos daripada botol. Bila kita gerakkan botol dengan cepat dan memberhentikan, inersia sos dalam botol tu akan bergerak ke hadapan. Jadi dia akan keluarlah sos untuk kita makan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian. Terima Terima kasih.